Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar sekalian semua? Hari ini pada minggu yang kedua ini kita akan belajar tajuk yang kedua pada minggu ini iaitu tajuk hadis sumber hukum. Okey, para pelajar sekalian, hadis sumber hukum. Sila keluarkan buku nota dan boleh salin tajuk ini. Okey, baiklah. Dalam Islam terdapat 4 sumber hukum dalam Islam. 4 sumber ya. Bila kita merujuk apa-apa, kita mesti rujuk 4 sumber ni. Pertama, Al-Quran. Al-Quran tahu juga kan kata-kata Allah yang kita selalu baca, yang kita boleh baca dalam solat, yang kita hafal. Hadis. Hadis ni apa? Hadis ni yang kita mau belajar hari ni. Ijma' dan qiyas. Okey. Kata Rasulullah, siapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau salah satu daripadanya akan sesat. Maksudnya, kalau kita abaikan Al-Quran hadis ni, kita tidak rujuk, kita akan jadi sesat. Hadis dijadikan panduan kepada para ulama untuk memahami isi Al-Quran dengan lebih jelas. Tengok sini. Hadis dijadikan panduan kepada para ulama. Maksudnya kalau kita mau faham Al-Quran ni, kita akan rujuk hadis. Begitu peranan hadis kepada Al-Quran. Okey. Apa contoh-contoh hadis yang menjadi rujukan para ulama? Okey, saya akan sebut di sini pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad. Okey, ini adalah contoh-contoh kitab hadis. Sebab mau faham Al-Quran dengan lebih jelas, kita mesti rujuk hadis. Okey, sekarang kita mau belajar hadis tu apa benda? Okey. Hadis ialah dari segi bahasa, kata-kata atau baharu. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk, sifat, pengakuan atau persetujuan, perbuatan dan percakapan. Maksudnya, sifat Rasulullah itu merupakan hadis. Pengakuan persetujuan Rasulullah itu merupakan hadis. Perbuatan Rasulullah, apa yang Rasulullah buat, itu merupakan hadis. Percakapan Rasulullah, apa yang Rasulullah ucapkan, itu merupakan hadis. Okay, baiklah. Hadis mempunyai 2 komponen penting iaitu sanad dan matan. Okey, tengok di sini ya. Apa ini sanad dan matan? Okey, tengok di sini. Ustazah letakkan sini ada satu petikan hadis. Para pelajar sekalian, ingat ya, hadis bukan Al-Quran. Hadis tidak sama dengan Al-Quran. Baca hadis tidak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran. Hadis ini dia merupakan kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah, sifat Rasulullah, pengakuan Rasulullah. Tengok sini ya. Qala Imam Bukhari, haddathana Ali bin Abdullah, haddathana Yahya bin Sa'id, haddathana Sufyan, qala haddathani Mansur an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Bukhari. Imam Bukhari ni nama orang, nama ulama. Okey. Ali bin Abdullah. Ini pun nama ulama. Yahya bin Sa'id. Ini pun nama ulama. Sufyan pun nama ulama. Mansur, Mujahid, Tawus, Ibnu Abbas. Maafkan Ustazah. Imam Bukhari. Ibnu Abbas ini juga merupakan para sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, hadis ini, apa yang terkandung dalam hadis, macam mana perkataan Rasulullah ni, berkata Rasulullah alaihi wasallam, macam mana perkataan Rasulullah tu sampai dengan kita sekarang.
dengan cara disampaikan melalui orang lain. Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas sampaikan kepada Taus, kemudian Taus dengarkan ataupun sampaikan kepada Mujahid. Dia begitu. Mansur dengar daripada Mujahid, Mujahid dengar daripada Taus, Taus dengar daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dapat berita atau percakapan daripada Rasulullah sendiri. Ini merupakan sandaran rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Sebab hadis itu mesti ada rangkaian dia. Siapa yang sampaikan betul-betul bersumberkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad ni yang ini warna hijau dengan pink ni. Okey. Kemudian matan tu pula. Maksud matan ialah sesuatu yang jelas dan zahir. Okey, dari segi istilah, teks hadis yang terdapat pada akhir sanad. Tengok di sini. Ini warna purple ni. Ini adalah teks ataupun kandungan hadis. Kandungan kata-kata Rasulullah. Kandungan apa yang Rasulullah ucapkan. Itu yang dimaksudkan dengan matan. Tadi sanad tu yang pertama sini daripada daripada Imam Bukhari, daripada Ali bin Abdullah, Yahya bin Sa'id, Sufyan, Mansur, Mujahid, Taus, Ibnu Abbas daripada Rasulullah SAW. Itu sanad. Kemudian apa yang Rasulullah cakap itu dinamakan matan, iaitu teks hadis. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, walakin jihadun wa niyatun, tetapi jihad dan niat. Ini adalah matan, dinamakan matan. Ni nah, matan. Sanad rangkaian perawi hadis, matan pula teks yang selepas sanad. Okey. Apa peranan hadis sebagai sumber hukum? Okey. Seperti yang saya sebut awal-awal tadi, bila kita buka Al-Quran, kita mau jelas apa yang terdapat dalam Al-Quran itu, kita rujuk hadis. Okey, peranan hadis yang pertama, menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Dalam Al-Quran sebut, Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ni, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa daripada kalangan kamu yang melihat bulan syahru, maka falyasum, maka berpuasalah. Ni nak. Siapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Okey. Jadi ini dalam Al-Quran. Okey. Jadi peranan hadis menguatkan hukum puasa ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan dan bukalah, berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Maksudnya kelas, peranan hadis, peranan kata-kata Rasulullah ni menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu kewajipan, contoh di sini, kewajipan berpuasa. Peranan yang pertama, menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Okey. Itu peranan hadis yang pertama, menguatkan hukum. Okey, apa peranan yang kedua? Memperincikan isi kandungan Al-Quran. Okey. Kita tengok di sini, Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 43, maafkan Ustazah. Wa aqimus solah, dan dirikanlah kamu akan salat. Allah perintahkan kepada kita, hambanya, menunaikan salat. Jadi, apa fungsi hadis? Apa fungsi hadis? Iaitu memperincikan macam mana menunaikan salat. Begitu. Okey, haddatsana Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Bukhari dengar daripada Rasulullah. Terjemahannya, Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maksudnya di sini Allah perintahkan kita untuk menunaikan solat. Jadi, apa fungsi peranan hadis? Kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Rasulullah ajar kita macam mana mau tunaikan solat. Jadi, fungsi yang kedua, peranan yang kedua, hadis, iaitu memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Okey, Ustazah pergi yang ketiga. Apa fungsi atau peranan hadis? Menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutra kepada lelaki. Okey, jelas dalam Al-Quran menjelaskan emas dan sutra ni haram bagi lelaki. Al-Quran tidak menyebut tentang pengharaman emas dan sutra untuk lelaki, tetapi disebutkan dalam hadis. Jadi, kalau sesuatu hukum itu, para ulama akan rujuk hadis untuk keluarkan hukum. Hukum iaitu contoh di sini, lelaki haram memakai emas dan kain sutra. Sutra ni apa? Kain yang diperbuat daripada ulat sutra yang sangat halus. Okey. Andil Bara bin Azab radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in, nahana an khatil zahib wa lubsil harir. Al-Bukhari. Al-Bara bin Azib berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutra. Okey, jadi apa fungsi hadis yang ketiga? Menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Sebab kita orang Islam, kita punya sumber rujukan utama Al-Quran dan hadis. Okey. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, kita rujuk hadis. Okey. Menjelaskan hukum. Yang keempat, okey, habis sudah. Untuk hari ini, sampai sini sahaja Ustazah akan terangkan. Kelas seterusnya, Ustazah akan terangkan tajuk yang seterusnya dalam tajuk ini juga iaitu pengelasan hadis. Jadi, Ustazah ulang sekali lagi apa yang kita belajar hari ini iaitu ini merupakan contoh-contoh hadis, apa itu maksud hadis dan juga apa itu sanad dan matan, apa peranan hadis sebagai sumber hukum. InsyaAllah Ustazah akan share nota ini dalam grup kelas. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.